pemberi nikmat. Saya nak mulakan sesi kita yang ringkas ini dengan satu ayat Quran yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis apabila kali pertamanya diturunkan dan apabila dibaca oleh seorang sahabatnya bernama Abdullah bin Mas'ud. Ayat itu bahagian terakhir daripada surah Al-Imran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ayat ini mafhumnya lebih kurang sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pergiliran antara malam dan siang, terdapat tanda-tanda la ayatil liulil albab kepada orang yang mempunyai akal fikiran ataupun yang mempunyai mata hati, iaitu mereka ulul albab itu allazina yazkurunallaha qiyaman, orang yang sentiasa mengingati Allah ketika berdiri, duduk dan juga ketika berbaring. Seraya mereka itu berfikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka itu berfikir tentang kejadian langit dan bumi, ya. Apabila mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi, waktu itu mereka terus terpacul kata-kata daripada lidah mereka, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilah, wahai Tuhan kami, sungguhnya ini diciptakan bukan sia-sia, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilah subhanaka, maha suci engkau, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Subhanallah, pada satu subuh yang hening, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak hadir seperti kebiasaannya untuk memimpin solat subuh. Ketika disongsong ataupun ketika ditelusuri oleh Sayyidina Bilal, ya, ke rumahnya, dan apabila Sayyidina Bilal diizinkan masuk, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Apabila ditanya mengapa, mayuki ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau sedih dan menangis ya Rasulullah, kata Sayyidina Bilal. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan bahawa aku menangis kerana tadi sebelum subuh, telah datang malaikat Jibril membawa ayat yang berbunyi, ayat yang kita bacakan tadi, inna fi khalqis samawati wal ardh ila akhir ayat, ya. Ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Lantas Rasulullah mengatakan bahawa celakalah wahai Bilal bagi mereka yang membaca ayat ini tetapi mereka tidak mendapat ibrah ataupun pengajaran daripadanya. Ini yang menyebabkan ayat ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Satu ketika bila ayat ini dibacakan oleh seorang sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Jadi ayat inilah, ya, yang mendorong, ya, kita untuk berada di sini, iaitu untuk kita dapat ibrah, pengajaran, dan bagaimana kita nak melihat alam ini, kerana alam ini ialah layar yang memaparkan, yang menyerahkan keindahan penciptanya. Dan alam ini sebenarnya daripada perkataan alamat ataupun yang dikata alamun, bendera. Bendera itu merujuk kepada tanda. Tanda alam ini, tanda adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah minta kita, dorong kita untuk berfikir. Dan bukan saja berfikir, seperti mana Buya Hamka kata, hujung akal pangkal agama. Hujung fikir kita mesti bertemu kepada zikir. Fikir kita tentang alam, ciptaan-ciptaan ini, insya-Allah akan membawa kita kepada zikir, iaitu ingat kepada Allah. Subhanallah, ayat ini mendorong kita pertama untuk berfikir, yang kedua untuk berzikir, dan yang ketiga untuk kita ingat pada penciptaan yang kedua yang kekal abadi, iaitu hari akhirat, syurga dan neraka. Subhanallah, secara mudah alam ini boleh dilihat dengan 4 pandangan. Pertama, pandangan mata biasa. Yang kedua, dengan pandangan akal. Yang ketiga, dengan pandangan nafsu. Dan yang keempat, dengan pandangan mata hati ataupun basir. Kalau kita lihat alam ini dengan pandangan mata biasa, biasalah, cantik, hijau, indah, tidak tercemar lagi. Ini mata biasa. Tapi kalau dilihat dengan mata akal, iaitu kita lihat, yang dilihat seperti mana pakar botani, ya, pakar zoologi ataupun pakar pertanian, dia lihat dengan akal. Bagaimana flora dan fauna di sini terbentuk, bagaimana semuanya disusun, ya, tersusun rapi dan sebagainya.
Lihat dengan akal kita dapat ilmu. Subhanallah. Tetapi ada manusia yang ketiga, iaitu melihat dengan pandangan nafsu. Apabila melihat tempat yang indah, tempat yang sunyi seperti ini, ya, tergambar dalam dirinya peluang dan kesempatan untuk melakukan dosa. Kerana selalunya tempat-tempat yang sunyi dan indah ini terasa mereka tidak dilihat oleh manusia. Peluang untuk melakukan dosa. Jadi orang yang melihat dengan pandangan nafsu akan dapat dosa. Di mana saja mereka melihat, di mana saja mereka berada. Tetapi apa yang kita nak lihat ialah kita nak lihat dengan pandangan mata hati. Dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bukan mata yang buta, tetapi mata yang ada di dalam dada, iaitu pandangan mata hati. Apabila kita melihat dengan pandangan mata hati, kita bukan melihat yang tersurat, tetapi kita melihat yang tersirat. Kita berinteraksi dengan alam, tetapi kita berkomunikasi dengan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat alam ini dengan pandangan mata hati. Subhanallah. Apabila kita melihat dengan pandangan mata hati, sekurang-kurangnya kita akan dapat 3 perkara. Sematkan baik-baik dan ingatkan baik-baik. Kerana ini kenangan kita. Yang mungkin ini pertama dan mungkin juga ini kali yang terakhir. Ya. Pertama, apabila kita lihat alam ni, hati kita, jiwa kita tidak akan menolak Allah ada. Yang kedua, bukan saja Allah ada, tetapi Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Dan yang ketiga, kita akan menambah yakin kita kepada hari akhirat. Baik, kita lihat bagaimana Allah ada. Subhanallah, alam ini dinamakan alam kosmos, ya, iaitu alam yang tersusun, bukan chaos. Alam yang sentiasa kita lihat ada proses dan ada sistem. Tidak Allah Subhanahu Wa Taala aturkan secara kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Sebab itu saya ingat pernah ditulis sama ada Buya Hamka sendiri menulis, saya ingat ya. Bila etis bertanya kepadamu, apa tandanya ada Tuhan? Engkau boleh memberi jawapan yang banyak. Tetapi sekiranya ditanya semula kepada etis ini, apa tandanya Allah tidak ada ataupun Tuhan tidak ada, maka lebih sukar untuk menjawab bagaimana yang dikatakan Tuhan tidak ada dibandingkan untuk membuktikan Tuhan benar-benar ada. Subhanallah. Saya teringat apa yang ditamsilkan oleh Buya Hamka dalam bukunya begini ya. Kalau kita lihat laut, kita akan lihat ombak yang bergelombang. Kata Buya Hamka, saya masih ingat lagi. Kalau ditanyakan kenapa laut ini bergelombang, kenapa ada ombak? Ombak ada, laut ini bergerak ya, kerana adanya pergerakan udara ataupun angin. Kenapa angin ini bergerak? Angin ini bergerak kerana adanya haba. Haba ini datang daripada mana? Haba ini datang daripada cahaya. Cahaya ini datang daripada mana? Cahaya ini datang daripada matahari. Dan siapa yang memberi cahaya ataupun haba kepada matahari itu? Nescaya kita akan menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Buya Hamka kata hujung fikir mesti membawa kepada zikir. Akal kita yang singkat akan terpaksa mengakui, sama ada rela, sama ada dengan terpaksa kita mengakui bahawa alam ini ada penciptanya. Subhanallah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar. Bukan mudah untuk mencipta alam ini. Cuba kita tengok, katalah bayangkan satu stadium yang ada lampunya, yang ada kerusi-kerusi yang tersusun, ya, dibandingkan dengan sebuah bilik yang ada lampu dan juga ada kerusi meja yang tersusun. Tentulah untuk mengatur satu stadium lebih sukar, lebih memerlukan lebih banyak tenaga dan ilmu berbanding bagaimana nak mengatur sebuah bilik. Bayangkan alam yang luas ini. Subhanallah, betapa kuasa, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan dapat terfikir bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur alam ini. Segala-galanya ini menunjukkan bahawa besarnya kuasa di sebalik penciptaan ini. Pada satu ketika pernah seorang umat daripada Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya mudah, tetapi kalau tidak dipandu, soalan yang mudah ini boleh membawa kepada tersasar daripada tauhid. Bagaimana kiranya dia bertanya kepada Nabi Musa, kalau Allah tertidur sedetik? Subhanallah, Nabi Musa alaihissalam ialah Nabi Musa yang diberi keistimewaan untuk berkata-kata terus dengan Allah. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, umatku bertanya,